Fokus minggu ini. Membazir tidak perlu yang besar macam menggunakan elektrik seperti ayah kita yang bayar. Begitu jelas Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim kepada penjawat awam agar terus melakukan langkah penjimatan bagi memastikan dana awam tidak dibazirkan begitu saja. Perdana Menteri itu berkata penjawat tidak perlu melihat soal pembaziran dalam konteks yang besar sahaja. Sebaliknya, isu kecil seperti menutup lampu pejabat dan pemberian pen mengikut jawatan juga perlu dilakukan. Beliau turut meminta Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM memainkan peranan dalam memastikan budaya pembaziran tidak diamalkan dalam kalangan kaki tangan awam. Seterusnya, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim mempertimbangkan pemberian subsidi menerusi pemindahan tunai terus kepada rakyat. Beliau dan juga Menteri Kewangan itu akan mengumumkan mekanisme pemberian wang itu dalam masa terdekat. Jelasnya, cadangan mengedarkan wang tunai terus kepada rakyat berbanding memberi subsidi kepada syarikat adalah cadangan baik kerana ia pernah diperkenalkan sebelum ini. Namun, beliau menafikan perubahan terhadap pendekatan subsidi meminggirkan golongan berpendapatan tinggi dan 3.5 juta orang asing. Baiklah, Mahkamah Persekutuan telah menolak rayuan bekas Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak dan anaknya, Datuk Muhammad Nazifuddin Najib, berhubung penghakiman terus diperoleh Lembaga Hasil Dalam Negeri LHDN terhadap mereka dalam kes tunggakan cukai pendapatan berjumlah melebihi 1.7 bilion ringgit. Dengan keputusan itu, LHDN boleh memulakan tindakan pungutan cukai tersebut. Penghakiman terus merupakan tuntutan saman yang diputuskan oleh mahkamah tanpa melalui perbicaraan. Pada Julai 2020, dua Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur membenarkan permohonan Lembaga Hasil Dalam Negeri LHDN untuk memasukkan penghakiman terus bagi mendapatkan semula tunggakan cukai sebanyak 1.69 bilion ringgit daripada Najib dan 37.6 juta ringgit daripada Nazifuddin bagi tempoh antara 2011 dan 2017. Najib dan Muhammad Nazifuddin kemudian merayu terhadap keputusan Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur yang dikeluarkan pada 22 dan 6 Julai 2021 oleh Hakim Datuk Ahmad Bachir dan Hakim Datuk Ahmad Zaidi Ibrahim. Mereka bagaimanapun gagal untuk mengenepikan penghakiman terus itu. Baiklah, seterusnya sebanyak 105.3 bilion ringgit pelaburan baru dijangka masuk ke negara pada tahun 2024 meliputi 984 projek dalam peringkat rundingan di bawah seliaan Lembaga Pembangunan Pelaburan Malaysia (MIDA). Setakat 31 Ogos 2023 terdapat 984 projek dalam peringkat rundingan ataupun pipeline dengan jumlah jangkaan pelaburan baru sebanyak 105.3 bilion ringgit di bawah seliaan MIDA. Daripada jumlah tersebut, jangkaan pelaburan asing adalah sebanyak 89.5 bilion ringgit, manakala pelaburan langsung domestik adalah sebanyak 15.8 bilion ringgit. Jumlah pelaburan ini merangkumi projek-projek daripada sektor perkilangan dengan cadangan pelaburan sebanyak 73.6 bilion ringgit yang melibatkan 53 cadangan projek serta 931 cadangan projek dalam sektor perkhidmatan di bawah selian MIDA dengan cadangan pelaburan sebanyak 31.7 bilion ringgit. Kata beliau, 5 negeri utama yang diluluskan pelaburan pada 2022 adalah Johor sebanyak 70.6 bilion ringgit, Selangor 60.5 bilion ringgit, Sarawak 28.8 bilion ringgit, Kuala Lumpur 25.0 bilion ringgit dan Pulau Pinang 16.3 bilion ringgit. Pada dasarnya, pemilihan lokasi pelaburan oleh pelabur adalah atas keputusan perniagaan pelabur itu sendiri dan banyak bergantung kepada ekosistem dan kekuatan kluster industri di sesebuah negeri. MIDA jelasnya menyediakan pakej insentif cukai kepada pelabur domestik dan asing bagi menggalakkan pelabur-pelabur ini menjalankan aktiviti bernilai tambah tinggi dan berteknologi tinggi di bawah Akta Penggalakan Pelaburan 1986. Baik, masalah air yang dihadapi oleh penduduk di Labuan bakal selesai berikutan pengumuman pembaikan paip air dan infrastruktur melalui Belanjawan 2024 baru-baru ini.
Pengerusi Perbadanan Labuan, Senator Datuk Seri Anifah Aman berkata peruntukan sebanyak 1.1 bilion ringgit yang dibentangkan oleh Perdana Menteri itu mampu menyelesaikan masalah bekalan air di Labuan, Sabah dan juga Kelantan. Anifah turut merafak sembah terima kasih kepada Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah atas keprihatinan baginda mengenai masalah yang dihadapi rakyat di Labuan dan Sabah. Anifah juga penasihat khas perhubungan antarabangsa dan pelaburan asing kepada Ketua Menteri mengucapkan terima kasih kepada Perdana Menteri atas peruntukan 6.6 bilion ringgit dana pembangunan khas untuk negeri Sabah. Selain itu, beliau juga memuji penurunan kuasa kawal selia bekalan elektrik kepada Kerajaan Negeri Sabah selaras dengan Perjanjian Malaysia 1963. Baik, sekian fokus minggu ini. Untuk maklumat lanjut, layari portal rasmi suara.tv dan media sosial kami di Facebook, Instagram dan TikTok Suara TV. Saya Jana Jaidar. Assalamualaikum dan salam hormat.